Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita masuk tajuk kecil yang baru iaitu menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak ingatkan lagi tentang kerja rumah yang cikgu bagi iaitu latih diri 1.1. Cikgu harap awak semua siapkan. Yang mana dah siap boleh hantar ke Telegram, grup. Nanti cikgu kemudian cikgu akan tanda. Okey. Sekarang kita masuk tajuk menentukan domain dan julat. Okey, perkataan domain dan julat mungkin adalah satu benda yang baru untuk awak. Domain dengan julat. Okey, hari ini kita tekankan tentang domain dan julat. Okey, kita tengok Cikgu terus tengok yang biru ni. Sekejap Mana dah? Okey, cikgu baca yang ni Secara amnya, domain bagi suatu fungsi ialah set nilai X bagi yang mungkin yang membuatkan satu fungsi tertakrif. Manakala julat pula ialah set nilai Y yang diperoleh selepas menggantikan semua nilai X yang mungkin itu. Jadi dekat sini dia tekankan domain ialah set nilai X. Julat ialah set nilai Y. Jadi boleh fahamlah. Kalau dekat paksi Y nama dia julat. Dekat paksi X nama dia domain. Okay. Kita tengok ada dua jenis graf yang ditekankan dekat sini. Pertama fungsi diskrit, yang kedua fungsi selanjar. Perkataan selanjar awak kalau biasa dengar dia dalam sains. Okey, perhatikan gambar rajah anak panah bagi fungsi diskrit F. Okey, kita tengok diskrit F. Dalam rajah 1.3. Dalam fungsi ini, unsur-unsur dalam set X masing-masing dihubungkan dengan suatu unsur tertentu dalam set Y. Okay, jadi kalau awak tengok dekat sini, dia bagi ini unsur dalam set X, ini unsur dalam set Y. Dihubungkan, maksudnya dihubung 1 ke 3, 2 ke 5, 3 ke 7, 4 ke 9. X, F ni fungsi bagi X ialah 2X tambah 1. Jadi bermaksud, ni 1 kita ganti dekat 2X tambah 1. Cara ganti dia macam ni. Okay. Dia 2 dekat X tu awak buat kurungan, awak gantikan dengan nilai ni. 2 kurungan 1 tambah 1. Jadi 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Itu yang dapat 3 kat sini. Yang ni pun sama. Awak tulis 2, nampak X, buat kurungan, gantikan dengan X ini. 2 tambah 1. Jadi 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Itu yang maksud 2 ke 5 hubungan dia. Dan seterusnya lah. Okay, contoh cikgu bagi 4. Jadi 2 yang ni nampak X, buat kurungan, gantikan dengan X dekat sini. 4 tambah 1. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Itu yang 4 pergi ke 9. Okay, seterusnya dia kata set unsur X iaitu nilai-nilai X yang boleh digantikan ke dalam F dinamakan domain. Jadi X nama dia domain. Dekat graf pun X nama domain. Dekat gambar rajah set pun X ialah domain. Manakala set unsur Y iaitu nilai-nilai yang mungkin muncul bagi fungsi F dinamakan kodomain. Jadi dekat sini set unsur Y ataupun dia punya fungsi Fx dekat Y ni, selain daripada nama dia Y, nama dia juga ialah Fx. Jadi awak ingat, belah sini nama dia kodomain. Belah kiri nama dia domain, belah kanan nama dia kodomain. Okay. Kalau untuk graf, X nama dia domain, paksi Y ataupun Fx nama dia
julat. Set unsur dalam Y yang dipetakan dari X iaitu nilai-nilai yang sebenarnya muncul bagi fungsi F dinamakan julat. Okay. Jadi maka kita peroleh domain ialah dalam kurungan 1, 2, 3, 4. Kodomain ini, belah sini. 3, 5, 7, 9, 11. Manakala julat ialah 3, 5, 7, 9. 11 tak termasuk. Boleh Kalau kodomain kita ambil semua sekali. Tapi kalau julat, kita ambil yang hubungkan dia sahaja. Sebab apa? Sebab julat ada pada graf. Jadi yang ada pada graf adalah yang berhubung yang ni dengan yang ni, yang ni dengan yang ni. Kalau yang dia tak ada hubungan, macam 11 dia tak ada hubungan. Jadi dia tak ada dalam graf. Jadi julatnya tiada. Sebab itu 11 tak ada kat sini. Boleh faham? Jadi awak cuba ingatlah. Domain ialah dekat X. Kodomain ialah dekat Y. Julat kita ambil yang berhubung dengan X sahaja. Dia dekat Y juga tapi kita tak ambil semua. Okay, pertimbangkan pula fungsi selanjar Fx sama dengan 2x tambah 1 yang boleh mengambil semua nilai X dari 1 hingga 4. Bolehkah anda tentukan domain, kodomain dan julatnya? Okay, kita tengok contoh 4. Tentukan domain, kodomain dan julat bagi fungsi yang berikut. Jadi untuk PDP hari ini, domain, kodomain, julat yang ditekankan di sini. Okay, kita tengok soalan A dia bagi P, Q, R, S. Yang ni kena salin Contoh 3 tadi pun salin. Okay, kemudian dekat Y dia bagi 1, 3, 4, 7, 9. Jadi domain dia ialah semua sekali dekat sini. P, Q, R, S buat dalam kurungan cacing. Kodomain pula ialah ambil semua sekali dekat sini. 1, 3, 4, 7, 9. Manakala julat ambil yang ada hubungan sahaja. Jadi 1, 3, 7, 9. Okay, boleh faham Seterusnya soalan B. Domain dia ialah semua sekali pada X. Okay, kalau kita tengok sini negatif 2 ada. Kemudian sini kosong. Kemudian dekat tengah-tengah ni 1, X dia nilai 1. Kemudian titik ni X dia nilai 2. Yang ini X dia nilai 3. Yang ni X dia nilai 4. Itu domain dia negatif 2, 0, 1, 2, 3, 4. Tutup kurungan cacing. Okay, manakala kodomain pula ialah kita baca yang pada paksi Y. Okay, dekat sini 1. Dekat sini kita ikut turutan Kita ambil yang rendah dulu. 2, 3, 4. Ada 2 kali hanya tulis sekali je. 4 dan paling tinggi ialah 5. Sebab tu kodomain kurungan cacing 1, 2, 3, 4, 5. Last sekali julat. Kalau julat pada graf semua kita ambil. Julat dia ialah dalam kurungan 1, 2, 3, 4, 5. Samalah. Okey, seterusnya soalan C. Kita tengok domain dia bila graf selanjar macam ni. Yang ni yang dot-dot ni kita panggil sebagai graf diskrit. Yang tadi. Yang ni kita panggil sebagai graf selanjar nama dia. Okey. Untuk graf selanjar, domain, kodomain, julat, jangan buat koma-koma, salah. Graf selanjar mesti dari mana ke mana. Tengok Okey, kita tengok untuk domain. Domain awak baca dari paksi X. Jadi X dari 0 sampai 3. Jadi X lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 3. Itu jawapan dia. Okey, seterusnya kodomain. Okey, kodomain kita tengok paling rendah dekat sini. Y dia ialah 2 dan paling tinggi dekat sini. Y dia ialah 6.
Okay, jadi kodomain ialah fx lebih besar atau sama dengan 2 lebih kecil atau sama dengan 6. Last sekali, julat pun sama. Kalau graf kita ambil semua dari 2 sampai 6. Jadi fx lebih besar atau sama dengan 2, lebih kecil atau sama dengan 6. Okey, perlu salin contoh 4, cikgu ingatkan lagi sekali. Seterusnya contoh 5. Dia kata fungsi f ditakrifkan oleh fx dipetakan kepada modulus 2x tolak 1. Lakarkan graf bagi f untuk domain x lebih besar atau sama dengan 1, negatif 1 lebih kecil atau sama dengan 2. Dan nyatakan, mula-mula disuruh awak lakarkan, kemudian disuruh awak nyatakan julat f yang sepadan untuk domain itu. Jadi kita tengok penyelesaian graf fx modulus 2x tolak 1 boleh dilakarkan dengan memplot beberapa titik dalam domain x lebih besar atau sama dengan negatif 1, lebih kecil atau sama dengan 2 seperti dalam jadual berikut. Jadi first kali bila awak nak jawab soalan ni, awak perlu buat table. Okay, dekat atas ialah x. Jadi dia bermula dengan negatif 1. Kita tulis negatif 1, 0, 1, plus kali 2. Okey, sampai 2. Negatif 1 sampai 2. Jadi, yang dekat sini dia punya fx ataupun y. Tengok dia tulis y sama dengan ataupun fx sama dengan. Fx kita ialah modulus 2x tolak 1. Jadi macam mana kita nak ganti? Awak tengok dekat sini. Fx sama dengan modulus 2x tolak 1. Tutup modulus. Di cara dia kita gantikan buat modulus 2 nampak x gantikan dengan negatif 1. Ni x gantikan dengan negatif 1 tolak 1. Okey, tekan kalkulator. 2 modulus jangan difikirkan lagi. Tekan yang dalam tu dulu. 2 kurungan negatif 1 tolak 1. Awak tolong tekan kalkulator bersama-sama dengan cikgu. Okey, dapat negatif 3. Jadi modulus masih ada modulus negatif 3. Jadi bila ingat kalau modulus apa-apa yang ada dalam modulus, kalau negatif jadi positif. Okey, jadi 3. Itu yang dapat 3 dekat situ. Okey, seterusnya fx sama dengan modulus 2. Sekarang x cikgu ganti dengan kosong. Okey, jadi 2 kurungan kosong tolak 1 tutup modulus. Jadi 2 darab kosong tolak 1 sama dengan negatif 1. Modulus negatif 1 buka modulus akan jadi 1. Jadi dekat sini 1. Dan seterusnya awak buat. Okay, yang ni cikgu ambil jawapan dia 1, 3. Okay, seterusnya. Kenapa cikgu? Kenapa ada yang 1/2 ni? Okey, macam mana dia ada 1/2? Sebab dia nak tahu dekat mana tempat dia jadi V ni. Bucu dia dekat mana. Jadi kalau awak nak tahu, awak gantikan sini kosong. Fx awak gantikan kosong. Okey, tengok macam mana nak buat. Jadi Fx sama dengan modulus 2x tolak 1. Tutup modulus. Jadi fx kita ialah kosong sama dengan modulus 2x tolak 1. Jadi kalau kita nak buka modulus, dia akan jadi macam ni. 2x tolak 1 sama dengan tambah tolak kosong. Okey, disebabkan kosong, dia tak ada positif negatif. Jadi kita buat kosong sahaja. Jadi 2x tolak 1 sama dengan kosong. 2x sama dengan pindah 1 ke kanan. Jadi 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Itu yang dapat x sama dengan 1/2 dekat sini. Okey. Jadi bila kita nak lukis graf. Ini cikgu padam dulu.
Okey, jadi bila kita nak lukis graf, dia akan jadi, tengok, paksi X, paksi Y. Okey, dekat sini nama dia Fx. Jadi bila awak dah belajar Math, awak kena familiar lah. Dekat paksi Y, kita tulis Fx. Okey, dekat sini X. Jadi titik yang pertama ialah X negatif 1. Fx dia ialah 3. Awak lakarkan sahaja graf. Tapi walaupun lakar, kena tepat-tepat lah jarak dia tu. Negatif 1, 0, 1, 2, 3. Maksud cikgu jarak tu walaupun kita lakar, biar sini 1 cm, jarak dia 1 cm, jarak dia 1 cm. Awak tak boleh main letak je. Sama juga dengan sini. 1, 2, 3. Biar senggatan dia biar sama panjang walaupun kita lakar. Okey, seterusnya titik dia ialah 0, 1. X0, Y1. Awak tanda dekat sini pangkah. Seterusnya 1, 1. X1, Y1. Okey, dekat sini. 2, 3. X2, Y3. Atas sini. Okey. Yang ni X1/2. 1/2 kan setengah. Setengah ni 0.5 dekat sini lah. Setengah. Fx je 0. Jadi dekat sini. Jadi bila kita nak lakar. Ya, awak guna pembaris sambung sampai bawah sini. Yang ni sambung sampai atas sini. Okey, itulah bentuk grafnya. Boleh faham? Okey, jadi cikgu sambung ni, dia dah buat graf untuk awak. Daripada graf, julat bagi Fx. Okey, julat. Julat ialah paksi Y. Fx. Julat. Bila julat, disebut julat, mata tengok kat sini. Mata tengok dekat Fx. Okey, julat dia ialah, tengok nombor paling sikit dekat paksi Y, nombor paling kecil ialah 0. Dia naik sampai 3. Jadi jawapan dia, cikgu tulis kat bawah. Oleh sebab itu, jawapan dia, julat dia Fx lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 3. Maksudnya dia dari 0 sampai 3. Okey, itu jawapan dia. Ni, 1 sama 0, lebih kecil sama dengan 3. Okey, itu contoh 5. Seterusnya, latih diri 1.2. Nombor 1 dan nombor 2 tolong jawab. Tentukan domain, kodomain dan julat. Soalan nombor 2, lakarkan graf. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Sekian. Terima kasih.